Bab firman Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Suatu yang ditetapkan ataupun sesuatu yang putus. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah perempuan meminta supaya dicerai saudaranya litastafrigha sahfataha, untuk dia membalikkan pinggannya. Bolehlah dia berkahwin, atau hendaklah dia berkahwin, kerana sesungguhnya dia akan mendapat apa yang telah ditakdirkan untuknya. Diriwayatkan dari Usamah, katanya, saya pernah berada dekat Nabi SAW, tiba-tiba ada utusan ataupun seorang yang dihantarkan oleh salah seorang anak perempuannya. Ketika itu dekat Nabi ada Sa'ad, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz, memberitahu kepada baginda bahawa anak lelakinya, yakni anak lelaki kepada anak perempuannya, yakni cucunya lah, sedang dalam keadaan naza'. Faba'atha ilaiha, Nabi SAW pun menghantarkan orang utusan kepada anak perempuannya itu, yang membawa pesan. Kata-kata Nabi SAW, lillahi ma akhadha, kepunyaan Allah jua apa yang diambilnya, atau terserah kepada Allah untuk mengambil apa yang diambilnya. Walillahi ma a'ta, kepunyaan Allah jua apa yang diberikannya, atau terpulang kepada Allah untuk memberikan apa yang hendak diberikannya. Kullum bi ajal, semuanya untuk satu jangka masa. Kullum bi ajal, setiap sesuatu yang diambil ataupun diberi adalah mengikut ketentuan masa di sisi Allah. Faltasbir, maka hendaklah dia bersabar. Sebab Nabi pesan kepada utusan dia, biar gaya. Faltasbir, maka hendaklah dia bersabar. Wal tahtasib, dan dia mengharapkan pahala daripada apa yang menimpanya itu. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya ini, bahawa ketika beliau sedang duduk dekat Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang Ansar datang. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapat tawanan dan kami inginkan harta yang dijadikan tawanan itu sebagai harta. Apa katamu tentang azal? Rasulullah SAW bersabda, awa innakum taf'aluna dhalik, adakah kamu benar-benar melakukannya? La alaikum alla taf'alu, tidak mengapa kamu melakukannya. Satu mana? Satu lagi, janganlah kamu buat begitu. Yang kedua. Yang ketiga, apa salahnya kalau kamu tidak melakukan? Fa innahu, kerana tidak ada satu pun nyawa yang ditentukan oleh Allah akan keluar, yakni ke alam nyata, melainkan pasti ia akan keluar juga. Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata, Nabi SAW telah berucap di hadapan kami dengan satu ucapan yang mana baginda tidak meninggalkan di dalam ucapannya itu sesuatu apapun hingga ke hari kiamat, melainkan disebutkan kesemuanya. Cuma yang tahu, tahulah dia, dan yang tidak tahu, tak tahulah dia. In kuntu la ara syai', sesungguhnya aku benar-benar melihat sesuatu yang telah kulupa. Fa'arif, lalu aku tahu, aku kenal ataupun aku tahu.
seperti mana seseorang mengetahui apabila telah hilang sesuatu itu daripadanya. Apabila dilihatnya, terus diketahuinya. Diriwayatkan dari Ali, katanya kami sedang duduk bersama Nabi SAW, bersama baginda ada kayu yang mana Nabi SAW menyucuk-nyucuk kayu itu di tanah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalangan kamu melainkan telah ditulis tempat duduknya, sama ada di neraka atau di surga. Maka berkata seorang lelaki di kalangan orang ramai itu, ala nattakilu, tak bolehkah kalau kita berserah saja wahai Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, la, tak boleh, kamu kena buat amal. Buatlah amal. Fakullun muyassar, kerana setiap manusia itu dipermudahkan. Kemudian Nabi SAW membaca, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, al-ayah hingga ke akhir ayat. Babun al-amal bil khawatim, bab amalan bil khawatim, yakni mengikut penyudahnya, mengikut yang terakhir, mengikut yang merupakan penutup daripadanya. Amalan itu dikira mengikut yang terakhir. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, kami telah ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW pun kata kepada seorang dari kalangan yang mendakwa Islam, dia ni ahli neraka. Rasulullah bila tiba masa berperang, orang itu berperang dengan hebat sekali, lalu dia mendapat luka dan lukanya itu parah. Faja'a rajulun, maka datang seorang sahabat Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang engkau ceritakan bahawa dia ahli neraka? Dia telah berperang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hebat sekali. Fakathurat bil jirah, sehingga lukanya parah. Nabi SAW kata, ketahuilah sesungguhnya dia ahli neraka. Hampir sebahagian orang-orang Islam menjadi ragu. Fabainahum ala dhalik, ketika mereka sedang dalam keadaan begitu, tiba-tiba orang itu mendapati kesakitan lukanya. Dia pun ahwa biyadihi ila kidanatih, menghulurkan tangannya untuk ke bekas anak panah dia di belakang dia. Hulur tangan dia, ambil anak panah dalam bekas anak panah. Fantaza'a minha sahman, dicabutnya satu anak panah daripada bekas itu. Fantahara bihi, dan dia membunuh diri dengannya. Fashtadda rijalun minal muslimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersegeralah beberapa orang Islam pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ceritamu itu. Orang itu si fulan telah membunuh diri. Dia telah membunuh dirinya. Intahara fulan. Intahara itu makna bunuh diri. Qatala nafsah, samalah makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Bilal, pergi kamu isytiharkan kepada orang ramai bahawa tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang mukmin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memperkuatkan agama ini dengan orang al-fajir, dengan orang yang al-fajir, orang yang tidak baik, dengan orang yang tidak baik. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahawa ada seorang lelaki yang paling berguna kepada orang-orang Islam lain dalam satu peperangan yang dia ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW pun melihat, lalu berkata, sesiapa yang nak tengok ahli neraka, salah seorang ahli neraka, sesiapa yang nak tengok kepada seorang ahli neraka, tengoklah dia, tengoklah kepada orang. Fattaba'ahu rajul minal qaum, maka ada seorang di kalangan ramai itu turut orang itu, wa huwa ala tilkal hal, dan orang tadi terus dalam keadaan itu, dalam keadaan paling hebat, berperang dengan orang-orang musyrikin, sehingga dia mendapat luka. Fasta'jalal maut, dan dia mempercepatkan kematiannya. Faja'ala dhubabata sayfi baina thadiyaihi, dia meletakkan mata ataupun hujung pedangnya itu antara dua susunya, antara dua teteknya, maknanya di tengah dada tu. Hatta kharaja min baini katifaihi, sehingga pedangnya itu keluar sebelah belakang dia. Sehingga pedang itu keluar dari belakang. Fa aqbala ar-rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an, orang itu pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera. Terus dia berkata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Nabi SAW berkata, kenapa? Qala, orang itu berkata, engkau telah kata tadi kepada si fulan, sesiapa yang mahu melihat kepada seorang ahli neraka, tengoklah kepada dia. Dia adalah orang yang paling berguna kepada orang-orang Islam yang di dalam peperangan ini. Fa'araftu, tapi aku yakin bahawa dia tidak akan mati dalam keadaan itu. Apabila dia mendapat luka, dia menyegerakan kematiannya dengan membunuh dirinya. Nabi SAW pada ketika itu berkata, sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, padahal dia ahli syurga. Dan beramal, yakni seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan ahli syurga, padahal dia ahli neraka. Sesungguhnya amalan itu dikira dengan yang terakhir, dikira berdasarkan yang terakhir. Babun ilqa'in nadhri al-'abda ila al-qadar, nazar mencampakkan seseorang hamba itu kepada takdir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Nabi SAW melarang dari bernazar, dan baginda berkata, nazar tidak dapat menolak apa-apa pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, hanya dengan nazar itu dikeluarkan duit orang bakhil sahaja. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabda baginda, nazar tidak membawa apa-apa kepada anak Adam. Nazar tidak membawa apa-apa yang tidak ditakdirkan, yang tidak aku takdir. Dalam satu nuskhanya, yang tidak aku takdirkan untuknya. Dalam satu nuskhanya, nazar tidak membawa apa-apa yang tidak ditakdirkan kepada anak Adam. Tetapi nazar, tetapi takdir mencampakkannya. Aku telah takdirkan untuknya, astakhriju bihi minal bakhil, aku keluarkan dengan nazar itu, ini duit orang bakhil. Dengan nazar itu aku keluarkan duit orang bakhil. Babun la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendak ataupun pertolongan Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Kami pun tidak kami menaiki satu tempat tinggi. Wala na'lu syarafan, itu boleh jadi begitu, boleh jadi dia kata gini ataupun kata kedua-dua tu sekali, maknanya lebih kurang. La nas'adu syarafan, la na'lu syarafan, sama makna dia. Tidak naik ke tempat yang tinggi. Wala nahbitu fi wadin, dan tidak kami turun ke tempat yang rendah, melainkan kami bertakbir dengan mengangkat suara kami. Perawi berkata, Rasulullah SAW pun sampai kepada kami, mendekati kami.
Lalu baginda berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kamu sendiri. Atau perlahankan suara kamu, kerana kamu tidak memanggil yang bisu dan yang tidak ada, yang jauh. Innama tad'una sami'an basira, kamu memanggil Tuhan yang mendengar lagi melihat. Kemudian baginda berkata, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepada engkau satu ucapan yang merupakan simpanan ataupun gedung-gedung surga? La hawla wa la quwwata illa billah. Babun al-ma'sum man asam Allah. Ini bab orang yang maksum, ialah orang yang Allah pelihara dia, orang yang terpelihara. Yang daripada dosa itu ialah orang yang Allah memeliharanya daripada dosa. Asimah maknanya mani'ah, yang menghalang, menegah. Mujahid berkata, sudan anil haqqi, daripada kebenaran. Dalam setengah nuskahnya saddan, dinding daripada kebenaran. Yataraddaduna fi dhalalah, mereka pergi mari dalam kesesatan. Dassaha maknanya arwaha, menyesatkannya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW sabda baginda, tidak dilantik seseorang khalifah melainkan pasti ada dua teman sulitnya. Satu daripada dua itu menyuruhnya melakukan kebaikan dan menggalakkannya melakukan kebaikan, dan satu lagi menyuruhnya melakukan kejahatan dan menggalakkannya melakukan kejahatan. Wal ma'sum, dan orang yang terpelihara daripada dosa itu ialah orang yang Allah memeliharanya daripada dosa. Sekat itu. Ini bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Keputusan Allah adalah sesuatu, merupakan suatu ketetapan yang putus. Yani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, sudah tentukan, waktu sudah putus, tak boleh nak pindah. Ini menunjukkan takdir itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Satu maknanya. Satu lagi maknanya qadaran maqdurat, mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu dalam ilmunya, dalam ilmu. Yang dimaksudkan dengan takdir itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tetap dah. Dia tahu dah nak jadi lagu mana. Satu lagi maknanya seperti baru ni juga bertolak daripada perbahasan hak baru ni. Kita sudah bincang dah. Iaitu keputusan Allah ataupun keputusan Allah, urusan Allah adalah suatu takdir yang ditentukan, yang diputuskan. Maknanya dalam sunnatullah Allah SWT sudah tetap dah lagu ni, benar ni lagu ni, Allah SWT sudah tetap dah. Daripada perkara-perkara, benda-benda yang tidak ada ikhtiar, sampailah kepada makhluk yang ada ikhtiar. Semuanya itu adalah mengikut ketetapan Allah. Allah SWT tetap dah lagu tu. Ini ada ikhtiar, ini tak ada ikhtiar, Allah SWT tetap dah lagu tu. Jadi kita tak boleh kata lah, kita tak boleh kata bapa Allah SWT buat kita manusia, jadi manusia. Tak boleh kata. Bapa tidak buat jadi malaikat, bapa tidak buat jadi pokok kayu saja, bapa tidak buat jadi katak puru, misalnya kita kata. Tak boleh soal, tak boleh kata lah betul. Tak boleh kata. Sebab itu adalah ketentuan Allah. Itu satu pegangan dari segi akidahnya. Ketentuan Allah.
Bahkan sepatutnya kita kena menikmatilah. Kita kena kata, orang Islam dia kena kata alhamdulillah, syukur kepada Allah, mujurlah dia buat kita ni sebagai manusia. Kalau dia buat kita jadi katak puru, boleh. Apa lebihnya kita buat agama sehingga dia pilih kita jadi manusia? Kita buat agama dia, apa jasa kita yang kita sebelum pada ni? Tak ada apa. Kalau jadi katak puru, tak ada siapa dia heran apa kalau duduk tengah jalan. Naik kereta orang jerit gitu. Kalau orang jalan kaki, sepak. Masuk dalam rumah pun tak ada, sepak kat orang. Sapu kat orang. Gitulah. Begitu juga yang lain-lain. Tak ada ikhtiar. Kalau kita kata jadi pokok motel, pokok durian, jadi apa? Boleh bui kat orang. Buah tu orang makan, dia sendiri tak ada pilihan. Mujur kita jadi manusia, boleh kenal macam-macam, boleh kenal dunia, boleh menikmati hidup, boleh menikmati macam-macam makanan. Sebabnya kita kata gitu. Ada juga kadang-kadang manusia ni ketika dia buntu tu dia mari fikiran lagu tu, dia mari apa jadi ketika sebab tu, ketika sedih, kadang-kadang dia mari fikiran lagu tu apa. Dia muskil, dia tidak sedar betapa nikmat, betapa besarnya jadi manusia tu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah memuliakan manusia tu, kejadian dia. Kami memberikan kemudahan dia tu untuk berjalan di muka bumi, di lautan, dan kami berikan bermacam-macam rezeki kepadanya. Kalau jadi lembu, tahu makan rumput saja. Tapi kadang-kadang manusia ketika butuh dia tak fikir lagu tu. Dia tak fikir ya dia ni begitu istimewa, begitu istimewa. Tapi nak istimewa lagu ni dia ada kena ada lah ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Kalau kita jadi malaikat, betul lah, lebih lah, memanglah ada kelebihan. Tidak melakukan dosa, tidak. Macam mana kita nak bini? Nikmat berumah tangga, nak dapat anak, gembira ada anak, suka. Sehingga susah-susah cari makan pun balik bui makan kan rasa lega, suka. Apabila anak berjaya, kita gembira. Macam-macam nikmat Allah SWT bagi kepada manusia. Malaikat semua tak ada. Bini setia kepada kita, buat baik kepada kita gitu. Malaikat semua tak ada. Tak ada ujian. Kita berasa apabila kita usaha sesuatu, buat satu kerja dengan susah payah, dengan penat lelah, kita dapat hasil tu, kita berasa satu macam kepuasan. Malaikat tak ada. Tak ada perasaan yang seumpama itu. Itu kelebihan jadi manusia. Tak perlu soal apa-apa, Tuhan buat kita jadi manusia. Kalau timbul soalan sebab gini, Nabi SAW pun kata dah, syaitan dia banyak benar guna takdir ni. Dia guna ni, timbulkan perasaan-perasaan lagu ni. Apa Allah buat lagu ni? Apa lagu ni? Apa lagu ni? Jadi caranya kita kena ingat Allah SWT buat kita manusia ni paling sempurna, paling baik. Segala sesuatu di atas muka bumi, bukan di atas muka bumi saja, di langit dan bumi ni sebenarnya untuk manusia. Sebenarnya untuk manusia. Manusia ni hak nombor satu sekali. Tuhan buat untuk dia belaka. Walaupun tidak secara langsung kita dapat ambil manfaat daripada kita kata bintang-bintang, planet-planet lain, tetapi semua tu ada kaitan dalam meletakkan bumi ini dalam keadaan ini sehingga sesuai kita hidup. Allah SWT buat untuk manusia, bukan untuk benda lain. Itu takdir. Jadi di antara takdir Allah SWT nya kepada dia, iaitu kita ni ada ikhtiar, ada pilihan. Itu takdir, ketentuan dia kepada kita sebagai manusia. Ikhtiar tu mengikut sunnatullahnya, kita boleh pilih. Allah SWT tidak akan sekat, tidak akan halang. Walaupun kita nak buat siapa bunuh orang, kita nak semua berhala, kita nak buat apa saja, Tuhan tak sekat. Dengan ikhtiar kita, kebebasan yang ada pada kita, dia tak sekat. Betul-betul bebas kita memilih. Kalau nak buat baik pun tak ada siapa dia boleh sekat atas kita. Sebab itulah, oleh kerana manusia ni ada pilihan lah. Dia ada nafsu. Nafsu dia biasanya nak alahkan untung dia, tak salah ke rugi.
Nafsu nak kalah kesedak-sedak lah, walaupun apa dia dengan senang dapat, walaupun dengan cara tak betul. Nafsu nak lagu tu. Manusia terpaksa kena berlawan di situ dengan agama, dengan akal yang Allah SWT bagi, dengan syariat yang Allah SWT bagi royak kepada dia. Benda ni tak boleh, dia kena lawan. Situ cabaran, ujian besar kepada manusia. Apabila dia pilih kebaikan, mana dia telah berjaya dalam ujian itu. Dia telah berjaya dan dia layak mendapat pahala, dia layak mendapat syurga. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kalau dia ikut nafsu dia, akal dia, Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan fitrah, orang panggil fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam diri dia. Memang setiap orang tak molek tu dia rasa tak molek. Buktinya misalnya gocoh orang, molek ke tidak molek? Tak molek. Tahu mana? Kalau orang gocoh kita suruh lagu mana? Okey. Curi, molek ke tidak? Tak molek. Tahu mana? Kalau orang curi barang kita lagu mana? Tahu selalu. Lepas pada tu sayang kepada anak, sayang kepada kawan, molek ke tak molek? Molek. Tahu mana? Ya dia bunuh orang popok, orang apa tu, tak heran. Kalau anak dia orang nak buat, dia jadi besar lagu mana? Semua Allah SWT bagi persediaan untuk manusia berupa jiwa dan orang panggil hati nurani, akal tu abu fikir. Semua dia tahu. Hak tak molek tu memang tak molek. Hak molek tu iaitu apa yang dia senang. Itulah juga molek untuk orang lain. Tiba-tiba dia buat tu. Akal lagi kata tak molek, hati nurani lagi kata tak molek, agama lagi kata tak molek. Kok luar agama lagi. Orang-orang cerdik pandai dulu, nabi-nabi mari duk cerita benda tu. Ni tak molek. Lepas tu orang cerdik-cerdik pun kata lagu tu juga. Tepat dia rojok, tuk guru, tepat dia rojok. Semua kata lagu tu. Tiba-tiba dia buat juga. Dia pilih juga tu. Padahal dia boleh pilih hak baik. Sebab itulah dia, mana dia gagal. Bukan setakat gagal. Sebab apabila dia pilih kejahatan tu, kesan dia tu berpanjangan. Bukan setakat dia. Kadang-kadang satu perbuatan hak orang panggil mungkar, orang panggil maksiat tu, seorang nampak dia buat semasa hidup dia, pah ke mati lebih panjang lagi daripada masa dia hidup tu. Hak tu orang duduk guna. Alah kau tak molek. Maknanya kesan dia berpanjangan. Dengan sebab itu dia beri dosa kepada dia. Dosa kalau buat tak molek. Lepas pada tu mana? Masuk neraka. Situlah. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dia pilih. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada paksa sikit apa. Tak ada paksa sikit apa. Bahkan kalau nak kira, kalau kita perhati molek, fikir molek, lebih kuat balik hak molek ni lagi. Tarikan hak molek ni lebih kuat lagi ada dalam diri manusia. Buktinya apabila dia nak buat benda tak molek, peluh, serabut, gelisah dia. Itu hati nurani Allah SWT letak dalam jiwa dia. Kalau dia nak buat molek, suka nampak, berasa suka. Tak ada berasa takut kau nak nus tu, kau tak ada. Nak susu tak ada. Maknanya hak baik tu sebenarnya Tuhan sediakan untuk manusia lebih banyak, lebih kuat hak tu. Sebab itulah dalam Quran dia sebut fa inna ma'al usri yusra. Di samping ada kesukaran, ada kemudahan, kesenangan. Hak sukar tu kalau orang mengaji apa nama ni Arab, balarah ke apa, dia buat dalam bentuk ada alillah. Maknanya ma'ruf, maklum. Hak susah tu sikit. Kalau kita nak kira bila boleh bila. Ada hadnya. Tapi hak senang dalam bentuk nakirah. Mana kita tak tahu, luas, banyak sangat. Mana lebih kuat hak tu pada manusia. Tiba-tiba dia pilih juga tak molek. Dia pilih juga tak molek. Lepas tu kita kata apa yang panjang dia duduk dalam neraka? Sebab kesan amalan buruk dia tu bukan setakat semasa dia hidup saja. Walaupun nampak sebentar, tetapi kesan dia tu panjang. Kesan dia. Kalau kita nak fikirlah, kalau kita nak kait. Dengan sebab kita kecek kasar je dengan dia, dia jadi panah. Apabila panah tu, bawa kereta pun jadi tak betul, bawa motor pun jadi tak betul. Aksiden. Orang tidak salah, tak ada apa-apa. Aksiden. Kita andaikan ini mengikut akal lah, mengikut logik, mati orang tu. Sedangkan orang tu pelajar, orangnya maknanya dalam kira-kiranya kalau dia belajar tu benda molek ni,
dia dapat buat gapo. Beribu-ribu orang boleh dapat manfaat daripada dia. Berjuta-juta, mungkin berjuta-juta orang boleh dapat manfaat daripada dia. Mati dah lah dia. Dengan sebab apa? Orang ni kecek kasar. Hak ni jadi naik angin. Tidak secara langsung dia bunuh. Tapi kita kata daripada kecil ya ucapan. Jadi serabut siapa tepuh orang. Kan? Ada kaitan. Dengan sebab itu kita tak boleh anggap mudah. Walaupun sekecil-kecil benda. Inilah hak agama ajar. Inilah benda yang agama ajar. Sebab tu kita kata mengopak dapat kata kau orang apa? Apa ya dosa besar gitu? Kesan dia, kesan. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Itulah baru kita faham, bila kita kaitkan benda-benda gitu baru kita faham apa yang neraka tu lama. Apa yang berat. Sebab kesan dia tu yang kita tidak tahu, yang kita tidak nampak. Lepas tu kita kata dah kita tidak tahu, apa ya hukum kita sampai gitu mah. Janganlah kita buat kita ni seperti budak-budak yang tidak tahu kesan main api itu jadi lagu mana. Walaupun apa api gas tapi boleh terbakar habis. Kita orang cerdik mana sepatutnya kena faham daripada benda yang kecil boleh jadi berapa dia. Itu hak ni lah yang agama ajar. Dan benda ni apabila dia ajar mudah, manusia tu terbuka selalu fikiran dia. Sebab apa? Memang sesuai dengan kejadian asal dia. Ini semua ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hak takdir Allah Subhanahu Wa Taala hak lagu saat ni tetap tak apalah. Lepas tu kita pergi kepada hadis ni. Hadis yang pertama riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang perempuan itu minta cerai saudara dia, saudara perempuan. Maknanya ni hadis ni luas ni. Kita dalam Muslim pun kita jumpa dah ada belakang. Jangan seseorang tu minta seorang cerai saudara dia. Mana kalau satu orang dia orang lelaki ada bini dah. Hak mudahnya kita kata. Tu hak asal, hak mudah. Dia nak kau orang tu. Dia pun kira dia minta suruh cerai ke? Direct dia kata begitu ke? Ataupun dia bomo ke? Biar jadi benci. Biar cerai. Supaya apa? Supaya dia nak. Dia dapat orang lelaki tu seorang. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Mana kalau bini orang nak ke dia, kita pisah dia biar dia cerai untuk kita nak nikah. Tak boleh. Tak boleh. Itu maknanya kalau bini orang tak ada kena mengena dengan dia, orang lain suku sakak. Satu. Yang kedua, kalau adik-beradik dia tak boleh juga. Makna hak zahir benar. Maknanya kalau dari segi keturunan adik-beradik. Adik-beradik sungguh. Adik-beradik dia tu ada tok lelaki. Dia kenal ke tok lelaki adik-beradik dia tu. Dia kira ke mana-mana pun biar jadi cerai, dia nak nikah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Hak tadi orang lain suka cakap. Hatta kalau orang kafir sekalipun kita tak boleh. Orang kafir ni lagu mana? Ahlul kitab misalnya. Orang tu ada bini ahlul kitab. Ahlul kitab ni tidak Islam lah. Kita nak suruh dia ni cerai, tak boleh. Tak boleh. Ataupun dia ni bini orang kafir, tidak ahli kitab pun. Tidak ahli kitab pun. Kira-kiranya kalaulah dia tu cerai tak boleh nikah juga. Moga dia kafir. Bukan ahli kitab, katakanlah. Tak boleh juga. Ulama kata. Sebab apa? Dia termasuk dalam saudara semanusia. Dia manusia. Walaupun dengan niat kita kata kita nak suruh dia cerai, apabila dia cerai kita nak nikah dengan dia, kita nak suruh dia masuk Islam. Walaupun lagu tu tak boleh. Bukan cara ajaran agama lah. Walaupun sampai ke situ tak boleh. Kena kira. Tak payah suruh dia cerai, nak suruh dia masuk Islam, kira kot lain lah. Kalau ia pun dengan maksud tu. Gitu. Masuk belakang tu. Jangan minta cerai. Minta tu ataupun pisah. Pisah dengan cara bomo ke pergi tempat pisah lah. Suruh jadi beci ke apa ke. Tak boleh lah kata. Untuk apa? Untuk terbalikkan pinggan dia. Maknanya perempuan tu dia bini orang. Mana kalau nak kira hak asal lah dari segi agama, ajaran agama, kalau dia tak kerja apa-apa pun tak apa. Tanggungjawab makan minum dia tu dipikul oleh suami dia.
suami dia yang wajib bagi nafkah kepada dia, bukan dia. Maknanya seseorang hak dalam pinggan dia tu suami dia bagi. Bila terbalik pinggan tu tak ada dalam dia. Nak mana kita kata hak mudah, paling manusia nak makan, hak lain-lain tu hak lebih-lebih lah. Kita kata nak kereta, kau nak rumah, kau tu ni, hak lebih lah tu. Hak asalnya makan. Kadang-kadang manusia ni jadi susah kerana bercerai tu nak makan pun susah. Tujuannya apa? Biar terbalik tu boleh ke dia, boleh ke dia, boleh ke dia, tak boleh lagu tu. Jadi maksud sini nafkah segala kesenangan orang tu, isteri orang tu, dengan sebab dia berkahwin dapat, dia nak suruh jadi kocah habis. Jadi tak senang. Itu maksudnya di sini. Bukan maksudnya nak terbalik pinggan sungguh. Kalau tak terbalik pinggan pun tak boleh juga. Tapi maksud sini ni bahasa kinayah. Maksudnya untuk menyusahkan orang, untuk mensengsarakan seseorang itu tak boleh. Wali tangkih, dia boleh berkahwin. Kalau nak, nikahlah, terimalah. Nak buat warna. Dan moga kita jumpa-jumpa dengan dia tu laki orang dah. Kalau kita nak juga ke dia, moga orang lelaki boleh lagi menikahkan siapa-apa. Terimalah. Kita sebagai isteri nombor 2 ke, isteri nombor 3 ke, hatta isteri nombor 4 pun kita terimalah kalau nak. Boleh nak nikah, boleh nikahlah kalau nak. Tapi jangan dibuat benda-benda yang tak molek sana ni. Jangan dibuat benda-benda yang tak molek sana. Kalau nak nikah. Satu mana sebagai dia ni jadi bini nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Ataupun dia bukan tak boleh nikah, boleh nikah. Misalnya kalau orang tu mati bini dia apa? Boleh. Tak ada timbul soal minta ni terbalik pinggan dia ke apa tu, tak ada. Boleh nikah. Wali tangkih. Itu 2. Makna yang ketiga, dia boleh menikah yang ni dengan orang lain. Buat apa ya duduk sibuk terlekat dengan hak tu sangat? Seolah-olah tak ada dah orang lelaki dah hak lain dalam dunia ni. Seolah-olahnya tak ada dah lelaki lain dalam dunia. Begitu juga kalau orang lelaki, buat apa ya duduk nampak bini orang tu? Seolah-olahnya tak ada dah orang perempuan lain dalam dunia. Mana menikah lah. Tak apa tu. Nikah tu. Maknanya cari hak lain. Tak sewi susah, tak sewi jadi masalah. Kalau tak sewi jadi bini nombor 2 ke, bini nombor 3 ke, nikah dengan orang lain. Boleh nikah. Apa ya jadi masalah pergi situ tu? Nabi SAW kata, selepas ni, hak ni hak penting. Kunci dia. Hak ni rahsia dia. Dia jangan berasa sedap. Dia nak lerak pinggan orang tu, nak terbalikkan pinggan orang tu. Dia ataupun dia nak rampah suami orang tu. Begitu juga sebaliknya. Orang lelaki nak rampah bini orang tu. Dia kena ingat, dia akan dapat apa yang ditakdirkan untuknya. Hak tu. Hak ni tak lagi. Yang kita gomo sangat nak seolahnya segala-galanya dunia tu duduk dia. Belum tentu lagi dia tu baik untuk kita. Kita tak duduk sekali dengan dia lagi. Hak luar ketika kenal mula-mula ni molek belaka. Dah duduk sekali tu baru tahu. Bahkan boleh jadi lelaki tu lebih sesuai dengan isteri dia. Hak kita nak suruh cerai lebih sesuai dengan kita tidak sesuai. Kalau kepada seorang perempuan lah. Begitu juga sebaliknya lelaki. Kena ingat takdir masing-masing. Takdir masing-masing. Mana kalau Tuhan takdirkan dia ni tidak boleh molek, tidak kata dengan dapat orang lelaki tu dapat molek segala-gala, dapat dunia segala-galanya, dak. Tidak lagu tu. Satu. Yang kedua takut-takut dia berasa kalau terlepas hak ni tak boleh dah lah, tak ada dah lah, jadi janda dah lah, jadi anak dara tua dah lah. Dak. Takdir belaka. Itu pengajaran yang kedua. Jangan berasa kalau tak boleh hak tu tak boleh dah lah. Takdir belaka. Jangan berasa kalau tak boleh bini orang tu maknanya tak boleh dah lelaki tu. Bila lah pula Tuhan boleh buat dia cerah sendiri. Tuhan boleh buat suami dia tu mati, dah kita kenal sangat dia. Kalau nak sangat lah kejanda lah. Kau orang perempuan sana bini orang boleh nikah juga.
takdir berlaku. Kena ingat waktu tu. Kena ingat waktu tu. Jangan kita mendahului takdir. Jangan kita buat tindakan kita tu sehingga melanggar perintah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lagi. Gapo dia? Iaitu qadar ataupun qada tasyri'i. Hak baru ni yang kita sudah sebut. Jangan sampai lagu tu. Langgar takdir yang ada ketentuan syariat Allah. Jangan sampai gitu. Boleh lagi takdir berlaku. Kalau Tuhan takdir, asal lagi kita tak usah duduk gaduh, tak usah duduk sibuk sangat. Kalau Tuhan takdir kita akan menikah dengan dia, tak usah duduk ayat ke mana-mana. Berapa banyak benda ni selalu dilihat kehidupan kita. Tak kena berlaku, jadi juga. Kena berlaku, tak jadi juga. Takdir tak jadi juga. Tahu-tahu aksiden mati, kena berlaku, tak jadi. Sebab tu penting percaya kepada takdir ni. Sebab itulah takdir ni menjadi rukun iman. Kalau tidak, jadi gelisah manusia. Manusia boleh bertindak bukan-bukan. Boleh bertindak bukan-bukan. Padahal tindakan dia tu, hak dia nampak molek, belum pasti lagi molek. Belum pasti lagi molek. Fa inna laha ma qaddara laha. Laha tu balik kepada hak Nabi SAW larang tu. Seseorang perempuan itu, jangan dia akan mendapat apa yang ditakdirkan untuk dia. Begitu. Satu lagi laha tu boleh kita balikkan kepada ukhtahat. Satu, ukhtahat. Maknanya kita duduk gomo, duduk pisah. Biar jadi beci suami dia tu kepada dia. Banyak berlaku dalam masyarakat. Tahu-tahu bukan hak tu yang gila, yang gilanya dia tu gila. Ya gilanya dia, Tuhan balik marahlah ke dia. Hak tu selain nenek, tak ada apa-apa. Takdir, dia akan mendapat apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu usaha pisahlah lagu mana-mana pun tak jadi. Kalau Tuhan takdir dia tu bahagia, dua orang tu, suami isteri tu bahagialah sampai bila-bila. Yang merananya siapa? Kamu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang lelaki buat gitu terhadap orang perempuan, bini orang lagi, mana tak boleh seperti juga. Kalau Tuhan takdir kau orang tu, suami isteri tu bahagia, dia akan bahagia. Yang merananya siapa dia? Kita. Baik tak sudut buatlah benda-benda yang melanggar qada ataupun qadar tasyri'i Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang kena jaga. Kena jaga tu. Seterusnya ni, anak salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang. Royak kata anak dia ni nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Kullum bi ajal. Terpulang kepada Allah apa yang dia nak ambil. Terpulang kepada Allah apa yang dia nak bagi. Hak dia berlaku. Segala-galanya mengikut ketentuan. Nak bui, nak ambil, hak dia berlaku mengikut ketentuan. Dialah yang maha tahu. Kalau kita duduk situ, tak ada lah gelisah tu. Tak ada lah gelisah. Apalagi kalau kita yakin dalam akidah kita, mati itu bukan suatu perkara yang tidak baik. Mati itu adalah suatu proses, proses yang biasa, yang mesti. Yang mesti. Jadi kalau kita ingat gitu, senang, tak ada masalah. Pulang kepada Allah, terpulang kepada Allah berlaku. Maknanya kalau Nabi SAW pergi, kira-kira kalau dia ada pun, dia minta doa. Kalau Allah SWT sudah tentu masa anak dia ni, cucu dia ni, sepanjang tu jauh dia, tak ada siapa boleh ubah. Walaupun seorang Nabi, tak sedut siuk lah ke mana-mana pun. Begitulah juga orang lain, lebih-lebih lagi keserah kepada Tuhan. Secara tu, mana di sini menunjukkan Nabi SAW manusia biasa, dia tak boleh buat gapo. Dan Allah SWT tu buat tu molek belaka. Walaupun kita berasa tak molek, kita berasa sedih, kita berasa sayu, ilu kerana kematian anak. Kita tengok nampak teruk dia, kesian ke dia, itu zahir. Hak sebenarnya, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Serah ke dia.
Sebab tu Nabi SAW kata biar dia sabar. Sebabkan sabar boleh pahala, tidak sia-sia. Wal tahtasib, dan hendaklah dia menghitung, mengira pahala. Dia jangan berasa hak ni azab ataupun hukuman Allah SWT atau bukti kemurkaan Allah SWT kepada dia, jangan. Bahkan kita kena ingat ini peluang Allah SWT bagi kepada kita untuk kita dapat pahala. Hitung pahala, bila pahala. Mana kita kena berasa kalau kita dunia ni peluang bagi kita untuk bila pitih. Ni peluang bagi kita Tuhan buat untuk bila pahala. Mana mengharapkan pahala. Jangan kita berasa lagu mana-mana, jangan. Hak tu semuanya dengan takdir Allah SWT. Hak pendek omong sebentar, senapah saja mari dalam dunia, lepas tu mati saja. Hak panjang omong dengan takdir Allah SWT berlaku. Tu hendaknya sini. Mana kalau perasaan tu begini, keyakinan kita tu begini, jadi tenang. Tenang. Kalau tidak gelisah, yalah bayangkanlah siapa tidak sayang anak kan. Ini bukan bermakna Nabi SAW ni tak ambil berat tentang cucu dia ke apa, tidak. Apa dia tidak pergi selalu, boleh jadi dia tengah sibuk tu makna sehingga tak boleh tinggal lagi ke. Ataupun maksud dia boleh jadi kita kata tahu dah cucu dia tak akan mati, tak boleh buat apa dah. Itulah tak boleh buat. Dan kehadiran dia di situ tidak memberi apa-apa makna. Tidak memberi apa-apa makna. Ya dia nak ajarnya kepada dia, iaitu sabar. Dan mengharapkan pahala. Jangan berasa kita ni apabila ada orang ni barulah. Bagaimana Rasulullah SAW pun kata, adakah kamu melakukan begitu? La. Tu berarti la alaikum alla taf'alu. Jangan kamu buat lagu tu. Kerana tidak ada satu pun nyawa yang ditakdirkan oleh Allah akan keluar, melainkan akan keluar juga dia. Mana kalau kamu buat lagu tu pun akan keluar juga, jadi juga, lahir juga ada. Satu makna dia. Satu lagi maknanya la alaikum alla taf'alu. Apa salahnya kalau kamu tidak melakukannya? Apa salahnya kalau tidak melakukan azal? Maknanya kamu bertubuh seperti biasalah. Apa salahnya kalau tak buat lagu tu? Itu makna yang kedua. Yang ketiga, la alaikum alla taf'alu. La yang kedua tu la zaidah. Dianggap sebagai la zaidah, la tambahan. Ini mengikut kaedah bahasa Arab lah. Mana macam tak ada la yang kedua tu. Walaupun ada, tetapi pada kira-kiranya tak ada. Seolah-olahnya dikatakan begini, la alaikum an taf'alu. Tak ada la yang kedua. Mana tidak mengapa kamu melakukannya. Begitu pula. Bukan makna larang. Menunjukkan tak apa pula. Bagi orang-orang yang mengatakan tak apa tu, dia pakai la tu la zaidah lah. Yang ni dalam terjemahannya, tidak mengapa kamu melakukannya. Itu alasan orang yang mengatakan azal tu boleh, ataupun cara-cara lain lah boleh untuk mencegah kehamilan tu. Bagi orang yang kata tak boleh, dia pegang dengan yang pertama tadi. Jangan kamu buat lagu tu. Cuma anda tak boleh. Hak yang kedua, makna yang kedua, iaitu apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Hak ni lebih sesuai. Hak yang kedua. Hak yang kedua ni lebih sesuai. Tak teratur sikit. Kalau kita rayak semula. Makna yang pertama, jangan kamu buat lagu tu. Cuma anda larang tu. Larang. Mana tak bui. Tapi tak ada kaitan nampaknya dengan hak selepas tu. Fa innahu laysat nasamatun kataballah. Tak ada kaitan. Kalau makna yang pertama. Makna yang kedua, apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Ini makna yang kedua. Hak ni sesuai dengan ayat selepas tu. Fa innahu laysat nasamatun.
Hak yang kedua. Yang ketiga, tidak mengapa kamu melakukannya. Mana la tu la zaidah. Hak la yang kedua tu la adalah la zaidah. Tidak mengapa kamu melakukannya. Sesuai juga hak ni dengan makna hak selepas tu. Dengan ayat fa innahu laysat nasamatun kataballah an takhruja illa hiya kainatun. Sebab apa kita kata sesuai makna yang kedua dengan yang ketiga ni dengan hak selepas ni? Sebab kalau kita kata apa salahnya kalau kamu tidak melakukan? Maknanya kalau kamu tidak buat keluar lah, kita kata air mani tu luar pun tak apa juga kalau Tuhan tak kedekan, tak lekat. Tu makna ni nak ada kaitan dengan takdir ke tu? Berapa ramai orang tu tak ada pakai kondom-kondom pun. Apa dia? Mandul pas ketua tak boleh anak. Kalau nak kira nak sangatlah dia. Tak boleh. Itu maknanya apa salahnya kalau kamu tidak melakukan? Maknanya sebab anak-anak ni dia atas rezeki, atas ketentuan Tuhan, takdir Tuhan. Kalau Tuhan takdirkan kita dapat anak, dapatlah. Kalau dia takdir kita tak dapat, tak dapat. Sini maknanya dia nak ajar takdir tu, takdir. Hak tu sebab ni dia tidak mesti ada akibat, tak mesti ada akibat. Sebab tidak semesti ada akibat dia. Boleh jadi kerana ada halangan-halangan yang menyebabkan tidak berlaku akibat dia tu. Begitu. Lepas tu kamu mana tahu kamu mandu kau ataupun isteri kamu kau atau siapa-siapa kau tu mandu mana kamu tahu. Kalau tidak mandu pun boleh jadi kerana sebab-sebab tertentu tidak subur kepada ketika tu, tak lekat juga. Takdir Allah SWT berlaku. Apa salahnya kalau kamu tidak melakukan begitu? Sebab benda ni semua berlaku dengan takdir. Mana yang ketiga, tidak mengapa kamu melakukannya. Sebab apa? Mana boleh. Sebab apa? Kalau nak kata lekat perut lah kita kata, nak mengandung, itu semua takdir Allah SWT berlaku. Kalau Tuhan tak sayang mengandung, tak mengandung juga. Dan perbuatan itu sendiri tidak salah. Perbuatan itu sendiri tidak salah. Lepas tu masalah dapat anak tidak dapat anak, itu ketentuan Allah SWT. Kalau makna yang pertama, mana kamu tak boleh buat lagu tu, tapi nampak tidak ada kaitan dengan hal selepas. Fa innahu laysat nasamatu. Kerana tidak ada satu pun nyawa, satu pun manusia yang Allah SWT sudah tentukan akan keluar, melainkan dia akan keluar juga. Dah kalau larang, maknanya tak molek lah kita buat. Tak molek lah kita buat. Dan kalau kita buat juga jadi haram lah. Lepas tu apa kena-mengenanya larang tu dengan ketentuan Allah SWT? Nampak tidak ada kesesuaian. Tetapi makna yang kedua dengan yang ketiga tu lebih sesuai dengan hak cerita takdir ni. Hak naknya di sini masalah takdir tu, masalah azal itu khilaf ulama lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Itu khilaf lah. Seterusnya ini cerita Hudzaifah. Cerita Hudzaifah. Dia kata Nabi SAW berucap, dia sebut belaka sampai ke hari kiamat. Cumanya hak mana faham tu faham lah, hak mana tak faham. Akunya kalau tengok sesuatu yang aku telah lupa, bila tengok berlaku teringat balik. Serupa dengan keadaan seseorang lah, sesuatu dia terlupa, lepas tu apabila dia nampak dia teringat. Lagu itulah juga aku dengan hak Nabi SAW cerita tu. Hak dia cerita tu kadang-kadang terlupa, bila terlupa tu bila tengok teringat balik. Seperti mana seseorang tu dia terlupa barang dia, apabila dia tengok, dia pun teringat, duduk sini. Lagu tu maknanya cerita habis. Jadi macam mana Nabi SAW boleh cerita tu, ni berkait dengan tajuk kita. Macam mana Nabi SAW boleh cerita sampai hari kiamat? Cerita tu, dia cerita tu kalau tak betul, maknanya dia berdusta. Kalau dia cerita tu betul, dan tentu betul lah, bukan dia Rasulullah. Takkan dia nak cerita dengan akal dia, dengan fikiran dia sampai kiamat? Macam mana boleh betul? Ini menunjukkan sudah takdir dah. Allah SWT sudah tentu dah. Sebab tu tak berubah dah, dia boleh cerita. Mungkin sudah tentu dah.
Kalau benda tak tentu lagi tu baru tak boleh cerita akan jadi gini-gini. Sedangkan tak tentu lagi. Dah kalau sudah tentu dah, apa tak boleh cerita? Ini menunjukkan benda yang tidak berlaku lagi itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW boleh cerita. Dah cerita pula dengan pasti. Dah dia cerita tu pasti berlaku. Macam dia cerita akhir zaman ni orang berlomba-lomba buat bangunan tinggi misalnya, berlaku. Dia cerita tu betul. Betul. Pada masa dia ada ke? Tak ada. Maknanya sudah Allah SWT tentu dah. Cuma bila tu tak tahu. Bila dia cerita tu akan berlaku. Dia tidak buat secara terperinci lah. Hak ni pada abad 20 misalnya, hak ni pada abad 21 jadi gini-gini. Tak ada lah hak tu. Apabila orang tu tengok kitanya tidak setara Hudzaifah ni pun, bahkan dalam banyak perkara kita dapat menyaksikan dengan lebih jelas lagi apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Kalau kita sentiasa tunggu hadis, baca hadis apa, kita akan nampak sesuatu Nabi SAW kata lebih jelas lagi, lebih meyakinkan lagi. Sebab apa? Dalam bentuk yang orang dulu tak boleh nak bayarkan benda lagu tu. Hak Nabi SAW cerita, hak dia cerita. Banyaklah hak dia cerita tu. Hak tu masuk dalam Kitabul Fitan ke apa tu, banyaklah ceritanya. Seterusnya riwayat daripada Ali, dia kata kami sedang duduk dekat Nabi SAW. Nabi SAW ada kayu, dia duduk cocok tanah macam orang yang sedang mikir sesuatu lah, rusing ke tentang sesuatu. Lagu itulah keadaan dia. Dia kata tidak ada sesiapa pun daripada kamu melainkan sudah ditentukan tempat duduk dia di neraka ke atau di syurga. Sudah tentu lakon. Tentu ni mana? Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indahu ummul kitab. Dalam ummul kitab, yakni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu dah. Ahli neraka ke ahli syurga. Dalam setengah-setengah nuskhah Bukhari ini di tempat lain ataupun di tempat lain, sebab hadis ni kita sudah jumpa berapa kali dah ni, bukan aw tapi waw. Mana illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa minal jannah. Gitu. Sudah ditentukan tempat dia dalam neraka dan tempat dia dalam syurga. Sudah tentu dah. Maknanya setiap berdasarkan hak tu, mengikut setengah ulamanya, berdasarkan hak tu, hak waw tu, dia kata setiap orang ni ada tempat berlaku. Hak dalam syurga pun ada juga tempat dia, hak dalam neraka pun ada juga. Bahkan banyak hadis yang menyokong hak tu juga. Misalnya dalam hadis dulu kita sudah jumpa ada beberapa kali dah, dekat nak mati tu ditunjukkan kepada dia, kamu inilah tempat kamu. Kalau kamu buat gini-gini tapi kamu tak buat gitu, maka tempat kamu sini. Mana tunjuk tempat dia dalam neraka. Ini menunjukkan ada tempat dalam neraka. Cuma dia tidak masuk neraka tu soal lain, tapi tempat dia dalam neraka ada. Itu kalau kita pakai waw. Tapi kalau kita pakai aw macam di sini, mana salah satu. Jadi kita nak jamak lagu mana tu hadis? Boleh kita jamakkan. Mana ditentukan hak sebenarnya untuk dia tu syurga ke neraka. Hak sebenar. Hak tu kita pakai hak aw. Hak tu hak sebenar. Adapun dekat dia nak mati tu ditunjukkan kepada dia kedua-dua tu, hak tu maknanya wow, kita pakai wow. Maknanya ditentukan untuk dia neraka ataupun syurga. Hak neraka tu ditunjukkan saja kepada dia. Maknanya bukan dia masuk neraka dah. Ditunjukkan saja kepada dia. Dia tidak masuk neraka atau dia tidak masuk syurga, ditunjukkan saja syurga tu kepada dia. Ada pun hak di sini dia kata ditentukan sama ada neraka atau syurga, hak ni hak pasti dia akan masuk. Bukan tunjuk saja, hak pasti. Ditakdirkan dengan pasti dia akan masuk syurga atau dia masuk neraka. Itu yang maksud sini. Sahabat pun kata, ada seorang lah kata tu, ada seorang kata, dalam setengah-setengah syarah dia sebut, sini pun ada, dia sebut tu siapa dia, hak yang tanya ni, yang dia sebut sini rajulun minal qaum, iaitu Suraqah bin Malik.
Suraqah bin Malik dalam Hasyiah nombor 5 ada Suraqah bin Malik. Dia tanya, kalau lagu tu bolehkah kita serah saja? Serah saja. Serah tu mana kita tak usah buat amalan apa-apa. Itu maksud serah. Serah Tuhan, ikut dia. Kalau kita ni ahli syurga, boleh jadi saat akhir itu Tuhan akan gerakkan kita untuk buat kebaikan. Maka dengan kebaikan itu masuk syurga lah kita. Lepas tu tak ada guna kita kalau kita buat amalan kebajikan, buat baik, kalau Tuhan sudah takdirkan keburukan untuk kita, kita akan jadi tegak nak buat jahat juga akhir. Tak ada guna juga kita buat baik. Kita pakai tak usah buat. Hak baik pun tak usah, hak buruk pun tak usah. Suruh. Lagu mana? Sahabat dia tanya. Nabi SAW kata, tidak. Kamu kena buat amal. Walaupun sudah tertudah, tapi kamu kena buat. Apa makna kita kata sudah tertudah lepas tu buat? Banyak hak lagu tu. Rezeki Tuhan sudah tertudah kita. Tapi dah bolehkah kita buat alasan dah Tuhan sudah tertudah? Baru ni kita sudah baca dalam perut ibu lagi sudah tulis dah rezeki. Dah kalau rezeki kat mana-mana, tak usah buat kerja lah kita kata. Boleh juga rezeki. Tak boleh. Nabi SAW suruh usaha. Dia suruh usaha. Sebab usaha tu sebab. Tetapi tidak semestinya bila kita buat sebab tu kita dapat akibat dia, musabab dia. Tak mesti. Dengan sebab itu berapa ramai orang yang buat kerja sepanjang hayat, gomo tak kira tak? Tak boleh. Lebih kurang hak tak kerja, lebih kurang orang yang buat kerja lebih kurang. Setara tu je bolehnya. Berapa? Sebab ketentuan. Tapi kita tidak tahu. Sebab tidak tahu tu kan manusia buat kerja keras kan? Walaupun tidak tahu. Adakah orang ni kerana tidak tahu, kerana tidak pasti dia ni akan jadi kaya ke atau tidak kaya, jadi pakai serah kita? Adakah lagu tu? Tidak kan? Semua usaha. Semuanya ikhtiar. Supaya juga sakit. Dah sakit, kalau Tuhan nak segar, tak berubat pun segar. Kita kata. Kalau Tuhan nak mati, tak pakai ubat, tak apa pun mati. Kalau lagu tu tak suruh cara ubat lah. Tak. Nabi suruh berubat. Dia suruh berubat. Sebab itu termasuk dalam usaha. Kita tidak tahu. Tapi adakah kita nak tanya dalam dunia ni, dah kata tidak tentu lagu tu, dah tak tentu lagu tu, adakah orang ni dia nak menanggung sakit, sakit, adulah sakit, tak pergi berubat? Tak ada. Dia akan pergi berubat juga sebab sakit. Begitulah juga manusia dengan kebajikan, dengan kebaikan ni, dia akan buat juga. Sebab itulah Nabi SAW kata, fakullum muyassarun. Setiap orang dipermudahkan. Orang yang memang baik, ahli syurga, dia dipermudahkan. Dia berasa senang nak buat benda-benda yang sesuai dengan syurga. Itu tanda dia. Walau bagaimanapun jangan dia anggap seseorang termasuk syurga kerana amalan. Nak kira pada ada. Cuma alamat. Tanda dia tu ada. Iaitu kalau dia ni ahli syurga, dia akan buat. Tuhan jadi mudah dia nak buat amalan ahli syurga. Itulah dia pembaca ayat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada yusra. Syurga tu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan jadi payah nak buat hak molek ni yang menuju kepada syurga. Tetapi yang menuju ke neraka ni mudah dia nak buat. Itu tanda dia. Kamu kena tengoklah. Ini tanda dia. Kalau kamu tu nampak mudah, segar selalu kalau Allah kau maksiat. Tak sedap tu. Kena beringat. Itu bermakna macam mudahlah ke neraka tu. Mudahlah ke neraka tu. Kena bangat-bangat berhentilah insaf bangat-bangat. Kalau kamu sudah buat baik dah, sesuai dah dengan syurga, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan senang hati sangat. Jangan senang hati sangat. Sebab apa? Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk Al-amal bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan hak terakhir, hak kesudahan. Jangan ada berasa sedap hati. Kena beringat semua. Kena beringat semua. Kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jangan ada berasa sedap hati bergantung dengan amalan kita. Jangan. Jangan lagu itu tak betul. Kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena senang hati, kita kena berasa bahagia, berasa syukur sebab kita mudah nak buat benda-benda baik. Itu tanda tu, alamat ahli syurga nak menuju ke syurga. Tapi jangan sedap hati. Itu ajaran kita tu molek tu.
Bukan makna al-amal bil khawatim ni kalau lagu tu dekat nak mati baru kita buatlah lagu tu. Mana kita tahu bila kita nak mati. Oleh kerana al-amal bil khawatim ni penting, sebab tu dia buat tajuk. Kita kena beringat. Jangan dibuat maksiat. Mana tahu kita buat tu lepas pada tu mati selalu. Kita tak tahu umur kita, hujungnya bila. Kita tidak tahu juga hujung kita ni umur 70 tahun. Tak tahu. Dengan sebab itu kita nanti jangan kata dah al-amal bil khawatim ni nanti dekat-dekat nak mati. Mana kita tahu kita nak mati umur 70 tahun tu. Mana kita tahu? Tak tahu. Bila tidak tahu, kena buat sentiasa. I'malu. Seperti mana kamu bila sakit nak berubat bukan? Nak syurga, kena buat amal. Tak usah neraka, kena hindari apa-apa yang membawa kepada neraka. Kena usaha. Seperti mana nak cari pitih, orang tidak paku tangan. Orang tidak peluk tangan, tidak. Orang tidak duduk tidur saja, orang buat kerja. Semua dalam dunia ni lagu tu. Begitu juga ni kena buat. Bukan kata boleh dengan mudah, tidak. Dia kena buat. Lepas tu kita kena serah Tuhan. Serah Tuhan. Pengajaran kepada kita jaga apa dia? Dalam dunia ni kita tidak bercanggah dengan apa yang ditakdirkan untuk kita. Kalau rezeki sebanyak tu, kita tengok berapa ramai orang buat kerja. Boleh sebanyak tu. Rezeki berupa anak, rezeki berupa ilmu, rezeki berupa makan minum. Banyaklah rezeki itu pula. Banyak tu lah. Begitu juga yang lain-lain. Tak boleh lari. Tapi kena usaha juga. Sebab kita tidak tahu. Boleh jadi kita nak kaya kalau dalam masalah rezeki. Al-amal bil khawatim. Lepas tu dia amal hadis Abu Hurairah ni, dia kata dalam perang Khaybar ada seorang yang mendakwa Islam, tak tahulah apa yang Nabi SAW kata dia tu ahli neraka tu. Makna sebenarnya dia tidak Islam ke ataupun lagu mana. Nama dia ni ada dalam kitab-kitab hadis sebut nama dia Quzman nama orang ni. Dia munafik ke? Tidak jelas lah. Tapi dia mendakwa Islam. Biasanya orang yang mendakwa Islam ni kalau munafik dia tidak lagu ni, dia tidak gomo penggal mati-matian gitu. Dia tidak gomo, bahkan dia cuba cari jalan tak segi perang. Biasa. Jadi hak Nabi SAW kata ahli neraka ni, mana dia kafir ke? Belum pasti. Tidak semesti orang kafir masuk neraka. Orang Islam pun masuk juga neraka kalau dia buat dosa. Hak ni pun dosa juga. Boleh jadi dia Islam. Ini hadis ini tidak menunjukkan dia ni kafir. Jadi maknanya bunuh diri itu jadi kafir. Tak. Dosa besar. Dosa besar tu ya, dosa besar. Tapi jadi kafir tak. Tapi hak ni dia kata mendakwa Islam mengikut zahir lah. Tak tahulah hakikat dia tu. Boleh jadi dia Islam. Kalau kata masuk neraka, tidak semesti masuk neraka tu orang kafir. Orang Islam pun boleh masuk neraka juga. Dengan perbuatan dia tadi boleh membawa dia kepada neraka. Hak perbuatan dia hak akhir. Tak kira sebelum tu. Walaupun sebelum tu hak sebelum tu semetar. Bukan lama perang. Semetar. Tapi tak kira hak sebelum tu. Sebelum tu kira mati dah lah. Jihad ni kita kata orang lain orang kafir mati. Dia tak mati sebelum pada tu. Molek dah lah kita kata. Tapi saat akhirnya bunuh diri. Hak tu tak kena. Hak tu amalan ahli neraka. Hak tu yang menyebabkan dia masuk neraka. Boleh jadi dia Islam. Boleh jadi dia Islam. Sini kita tak boleh putus kata Quzman tu kafir, munafik, tak boleh. Hak sahabat ni kata yad'il Islam, ini mengikut zahir. Nabi SAW tak kata dia kafir. Tak kata. Cuma dia kata ahli neraka. Ahli neraka. Perbuatan dia apa? Bunuh diri. Maknanya bunuh diri ni dosa besar. Masuk neraka. Walaupun orang tu ada kebaikan pun sebelum pada tu. Makna Allah SWT tak kenal orang bunuh diri. Nyawa dia bagi, biar dia sendirilah yang ambil. Biar dia sendiri yang ambil. Jangan kita percepatkan. Jangan kita ambil nyawa. Sebab hak tu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar ada nyawa tu. Berapa ramai orang yang sakit. Sakit lama lah, sakit bertahun-tahun. Tak khabar pun lama. Tak khabar.
Ada, tapi ada nyawa lagi. Selagi ada nyawa, ada hidup, ada makna. Lepas pada tu segar, tak ada bersatu. Berapa ramai yang kita selalu tengok. Berapa ramai orang yang mana sakit berat tu sehingga dia kata kalau doktor cocok ubat biar mati pun tak apa dia. Tiba-tiba tak mati. Kalaulah kata doktor tu ikut era dia lah, setengah-setengah negeri lah boleh buat lagu tu. Kalaulah doktor tu ikut era dia, tak ada lah dia. Sedangkan kita tengok berapa ramai orang yang sakit sampai peringkat tu dah lah. Kadang-kadang doktor kata tak ada ubat, segar mega pula lepas pada tu. Segar mega. Mana siapa tahu masalah nyawa ni, ajal ini. Sebab itu Tuhan tak kena. Tak kena sangat. Cabut nyawa. Gitu. Bunuh diri. Lepas tu Nabi SAW pun suruh Bilal isytiharkan kepada orang tidak akan masuk syurga kecuali mukmin. Sini nampak macam apa ni, orang mukmin ni tidak akan masuk syurga kecuali mukmin. Maknanya sebaliknya, tidak akan masuk neraka kecuali orang kafir. Tapi mafhum mukhalif tu tak boleh nak pakai. Mafhum yang berlawanan tak boleh nak pakai. Di sini tidak masuk syurga kecuali mukmin. Maknanya walaupun masuk syurga kemudian dia kena mukmin. Ataupun kalau kita kata kalau tidak masuk syurga awal atau syurga yang istimewa kecuali mukmin, mukmin yang sempurna imannya. Gitu. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang al-fajir, birrajulil fajir, iaitu orang yang jahat, orang yang tidak baik. Kadang-kadang Allah SWT ni takdir dia kehendaki agama dia ni naik dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak semestinya orang itu baik. Sikit sebanyak ada peranan dia. Ada kadang-kadang. Kadang-kadang Allah SWT buat gitu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan birrajulil kafir, dengan orang kafir pun ada. Kadang-kadang Allah SWT kuatkan agama dia dengan orang kafir. Ada juga. Tidak semesti dengan orang Islam, tak mesti. Seterusnya hadis hak salah gini lebih kurang tu ya. Cuma bezanya hak tadi anak panah. Hak ni pedang. Hak ni pedang. Hak mana hak betulnya? Atau dua peristiwa? Ada yang mengatakan dua peristiwa. Kalau dua peristiwa tak jadi masalah lah. Tapi nampak serupa benar ni hak ni. Serupa benar. Dan peristiwa ni pun dalam banyak riwayat disebutkan hak tu lah juga. Dalam perang Khaybar tu apa gini? Jawabnya perawi ni, sebab tu dalam Asyiyah ni pun dia ada sebut perawi ni dia riwayat bil makna. Dia tidak berapa jelas hak tu. Tetapi alat yang tajam lah. Dia tidak berapa jelas. Itu nombor 9. Ini salah satu dalil lah. Satu dalil walaupun kita hadis yang setinggi Bukhari ni, dia ada benda-benda yang macam ni. Itulah bagi orang yang ngaji hadis, benda ni penting. Kita tengok nombor 9. Dalam taudhih dia kata hadis Abu Hurairah yang lalu dan hadis ini peristiwa sama, kata dia. Wa innar rawi naqalahu 'anil ma'na. Rawi telah meriwayatkannya dengan makna. Dengan makna. Yang ni maknanya bunuh diri dengan sesuatu benda yang tajam lah. Benda yang tajam ni pedang boleh jadi. Apa nama ni? Anak panah tu pun boleh jadi. Jadi riwayat bil makna. Ini ada riwayat bil makna. Ini salah satu buktinya. Supaya juga tadi hak anak dia, cucu Nabi SAW hak nak mati tadi, dalam setengah riwayatnya dia kata anak perempuan hak nak mati. Dalam setengah riwayatnya dia kata anak lelaki. Hak mana satu? Adakah peristiwa yang berlainan? Kebanyakan ulama mengatakan peristiwa tu lah. Lepas tu apa ni gini? Perawi. Inilah perawi ni. Kadang-kadang dia lari benda-benda gitulah. Tetapi anak dia lah, ke mana-mana pun cucu dia lah. Cucu dia lah. Lelaki ke perempuan? Tu kan setengah-setengah riwayat perempuan, cucu tu. Setengah-setengah riwayat lelaki. Riwayat ini maknanya tidak berapa tepat lah. Tidak berapa tepat dari segi isi dia tu.
Sahih tu sahih, suku sahih tu. Tapi dari segi isi dia tu hak mana hak tepat? Tu kena cari dalil lain. Kena cari dalil lain. Maknanya di sini dalam hadis ni dia kata orang yang paling berguna kepada orang-orang Islam. Mana dalam perang. Sebab apa? Dia lawan hebatlah perang dia tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu, sahabat ni perhati, dia kata tentu dia tidak lagu ni. Tidak seperti mana hak zahir dia ni. Nampak berguna kepada orang Islam. Maka dia tu Islam lah kira-kiranya. Mati dalam keadaan molek lah. Masuk syurga lah, syahid lah kira-kira. Tidak. Jadi dia pun tu nak tengok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi jelaslah dia tengok tu serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam raya. Maknanya sebelum pada tu sahabat sudah tahu dah lah bunuh diri ni tak boleh. Bunuh diri ni tak boleh. Bahkan dalam Quran pun sebut tak boleh juga bunuh diri. Termasuk dalam dosa besar. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, seseorang hamba tu betul-betul beramal dengan amalan ahli neraka pada hadiah ahli syurga. Hak akhir sekali, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan ni dikira berdasarkan hak akhir dia, hak hujung dia. Jadi kita tak boleh pegang dengan hak ni. Lagu tu kita tak sebut amal lagi lah, muda-muda ni. Kita berjoli dulu. Kita poyo-poyo dulu. Tak boleh. Nanti tua baru kita buat amal. Sebab amalan mengikut hak akhir. Kita mana tahu tua baru kita akhir. Takut akhir kita nya tak lama lagi. Hadis ini menunjukkan kita kena beringat semua. Lepas tu kita tidak bergantung kepada amalan kita, tidak berasa sedap hati. Orang-orang yang buat baik tu, orang-orang yang taat tu, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dalam Islam ni, apabila dia pakai hak ni, dia tidak jadi besar ke diri, tidak mendabik dada kata. Tidak seperti agama-agama lain. Apabila sampai satu peringkat tak apa dah, dia tak salah dah. Dalam Islam tidak lagu tu. Tak sedut rayaklah dia besar mana, setara mana. Dia kena beringat semua. Dengan cara lagu ni, seseorang itu jadi sentiasa dia ni buat baik semua. Jaga diri dia. Dengan cara lagu ni, seseorang itu sentiasa buat baik. Sebab apa? Dia tidak tahu hujung dia tu bila. Sebab hujung-hujung ni mati. Mati tu kita tak tahu bila. Dengan begitu, seseorang itu akan sentiasa buat amalan baik semua dan jaga semua. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tidak kata bergantung dengan amalan. Itu pengajaran hak besar yang kita dapat daripada hadis ni. Begitu juga orang-orang yang buat jahat, dia tidak kecewa, dia tidak rasa putus asa, tak ada harapan dah Tuhan nak terima dia, tak ada dalam Islam. Bahkan kalau niat dia tu molek, dia berubah sungguh, walaupun dia tak ada buat, saat akhir dia berubah, Tuhan kira dah. Dia kena rasa, dia kena tenang hati. Janganlah dia ni terlalu gelisah sangat sampai memikirkan hak masa lepas dia tu. Jadi tak tenang pula, jadi tak berapa percaya pula dengan Tuhan. Jangan. Bahkan kalau dia bertaubat betul, sampai ke peringkat mana dia kenal ke hak dia buat tak molek dulu, sampai dia jerit, dia menangis. Dan kalau dia ada tenaga, ada daya, dia kalau boleh bukan setakat taksir dia buat saja, orang lain pun dia nak sekap. Tu kesedaran yang sampai setara tu. Kalau dia ada kesedaran tu, insya-Allah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang lagu ni lah Allah SWT boleh tukar kejahatan hak dia dulu tu jadi kebaikan. Dengan sebab itu jangan putus asa, jangan putus harap. Jangan kata kita lewat maka kita kurang. Nak dapat banyak pun ni sikit ni bukan kerana masa yang ringkas, tidak. Panjang masa pun kalau tak berisi, berapa banyak dalam takdir ataupun qada kauni, takwini Allah SWT buat, berapa banyak lama tapi hasilnya sikit, nampak besar tapi isinya sikit, berapa banyak. Orang lain tu hampa saja, usaha banyak tapi hasilnya sikit. Berapa banyak kita tengok orang yang buat sikit sebentar masa tapi boleh banyak. Dalam dunia ni banyak kita perhati. Serupa juga dalam bab amalan ni, semuanya dengan kehendak Allah SWT. Kalau Tuhan nak beri kepada kita, walaupun dalam masa yang ringkas, kita boleh dapat banyak, lebih lagi daripada orang yang diberikan masa yang panjang.
Dengan sebab itu dalam Islam dia tak ada usi. Kata pendek, maka kita tak ada buat amalan. Tak usah usi. Tuhan boleh ganda-gandakan. Tuhan boleh ganda-gandakan. Jadi melipat kali ganda, beratus-ratus kali ganda. Hak ni pula dia buat boleh hak ni pula boleh buat boleh 10. Hak ni buat 700. Hak ni 7,000. Tak serupa. Sebab itu mana bukan kita tak boleh kata Tuhan tak adil pasal dia beri orang ni pendek umur, dia tak boleh buat amalan banyak lah. Orang ni dia beri panjang, sukalah dia, bahagialah dia. Tak boleh kata lagu tu kepada Allah SWT. Sebab dia nak beri pahala ni bukan sebab panjang, tidak. Dia nak melipat ganda, nak melebihkan seseorang itu bukan dengan sebab panjang, tak. Dengan cara lain. Dengan cara lain. Misalnya contoh yang zahir yang kita boleh tengok lah, kitab ni. Masa pendeknya pengarah dia serupa dengan orang lain juga umur, tapi serupa dia duk mengajar lah ni, dia duk tulis ni, kita duk baca semua macam kita duk ngaji dengan dia. Kan panjang ke tu, nampak sikit, tapi kesan dia. Sebab yang dikira dalam kehidupan ni kesan, biar ada bekah, biar ada makna hidup. Jangan hidup saja mati tak tahu kesan dia, tak tahu kesan. Batu nisan yang ada tak say lagu tu, biar ada kesan yang berpanjangan. Lagu mana? Lepas pada kita mati boleh lagi orang guna, kita supaya hidup lagi, pahala tu siapa semacam dapat semacam. Itu makna ada kesan. Kalau ada kesan, buatlah apa sajalah. Apa yang kita boleh buat, bukan kita saja. Hak pandai menulis tu dia menulis lah, betul niat molek. Hak ada harta dia buat dengan kekayaan dia. Hak ada tenaga dia buat dengan tenaga dia, ikhlas dengan Allah SWT. Allah SWT akan lipat gandakan amalan dia dengan cara lagu tu. Pendek panjang tidak menjadi perhitungan. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.